Okay, alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala. Okay, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat berjumpa pada pagi ini, dan Ana berterima kasih kepada Kak Manju yang sudi menjemput Ana berkongsi untuk sikit sebanyak pengalaman waktu kita di luar, dan terutama sekali sebagai antum yang nanti pada tempat orang yang tak berapa ramai orang Islam kan, seperti yang antum tengok tadi. Sorry lah, kadang-kadang terima antum, kadang-kadang terima kamu korang boleh InsyaAllah. Ok, insyaAllah. Okay. So alhamdulillah, jadi Ana akan cuba bercakap tentang akib perantau ataupun orang yang bersafir. Jadi direct terus sebab Ana ada satu jam saja. Jadi insyaAllah maknanya seboleh mungkin insyaAllah. Okey. Seperti yang tengok kat situ, isu yang bersangkut dengan musafir ni ada dalam Quran. Okey. Maknanya ayat yang kita nampak kat situ jelas, ayat surah Al-Mulk 15, Ali Imran 137, An'am 11. Semuanya meminta kita supaya berjalan di bumi Allah Ta'ala ni. Supaya kita berjalan tu bukan berjalan saja. Tengok, perhatikan, ambil iktibar apa berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi korang alhamdulillah berapa tahun dulu kat sana? 6 tahun. Banyak korang boleh tengok, banyak korang boleh belajar daripada masyarakat situ, dan apa yang bagus, apa yang tak bagusnya. Ambil yang bagus, yang tak bagus tu tolak tepi insyaAllah kan. Jadi dalam bahasa Melayu ada disebut jauh perjalanan banyak pengalaman. Banyaklah. Tadi pun kau tengok baunya cantik ya, guna tulip Masya Allah kan, cantik betul. Kalau bersih bunga nanti insyaAllah semua bunga, rumput pun banyak bunga insyaAllah. Jadi apapun bunga, manusia dia tak bunga. Dalam bahasa Arab dia kata safir tajid iwadan amman tufariqu fansab fa inna dzikra al-'aisha fi an-nasab. Musafirlah tajid iwadan amman tufariqu, kamu akan dapat ganti orang yang kau tinggalkan. Tapi kalau dah ada Pak Awal Mak, jangan tinggalkan kan. Tak siap pergi jumpa orang lain, itu tak setia kan. Fansab fa inna dzikra al-'aisha fi an-nasab. Susahlah. Sebab musafir ni memang susah. Fansab, bersusahlah. Bersusahlah. Fa inna lazizul 'aish fi nasab. Maknanya kenikmatan hidup itu, kelezatan itu pada orang yang sanggup bersusah. Kalau tak sanggup susah, dia tak dapat nikmat sebenarnya dalam kehidupan. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Hukum musafir. Apa hukumnya? Wajib, sunat, haram, makruh. Tak lagi kan? 3 tu je. Wajib, sunat, haram, makruh. So sekarang ni musafir dilakukan atas sebab yang halal. Artinya halal atau haram? Halal, alhamdulillah kan. Halal dah kan. Okey. Antum musafir sebab yang halal, tak usah risau dah. Cumanya barangkali nanti orang perempuan lah, musafir ni, orang perempuan dia musafir bersendirian berehat. Boleh atau tak boleh? Kena ada mahram. Mana mahram kau? Kau kita ada mahram tak? Tak apa, dia satu kumpulan ni dia mahram, tak ada masalah. Okey? Jadi maknanya kau satu kumpulan ni pergi, itu sudah dianggap sebagai mahram sebab ada satu majmuah, satu kelompok yang kau ni baik ke jahat? Baik. Baik, okey, betul, alhamdulillah kan. Tapi kalau jahat tak bagus. Jahat tak boleh lah. Kalau sama pokok jahat, dia boleh buat jahat tak? Kalau orang jahat, dia kongsi-kong, dia boleh pakat, dia betul buat jahat. Kamu orang ni boleh pakat buat jahat tak? Tak boleh? Boleh ke tak boleh? Nak kau buat ada lagi. Ya betul kau. Kau pakat kau jahat. Jadi anda nak cakapkan supaya kau ni orang bagus-bagus, orang baik, kau tak akan berkongsi, tak akan bersetuju nak buat jahat. Betul tak? Jadi kalau itu keadaan kau, mana kau sakit tak ada masalah. Tapi kalau kamu ni di antara kelompok manusia, walaupun 100 orang, 100 tu mungkin berpakat untuk buat jahat, itu tidak dianggap sebagai mahram. Okey tak? So alhamdulillah yang sini tak ada masalah, kau ada masalah. Jadi kalau kamu maknanya berfikir untuk kamu ni memang orang baik-baik, mana kumpulan kamu ni musafir sudah dianggap sebagai satu yang alhamdulillah kamu tidak berdosa lagi insya-Allah. Okey. Sebabnya kita hidup ni satu benda, jangan berdosa kan? So itu dia insya-Allah. Okey. Okey. Siapa yang musafir? Siapa yang dia
musafir tu. Siapa dikira musafir? Ada ejaan salah tu, waktu sendirilah kan. Boleh ambil ni, tak ada masalah. Ini bukan harta apa ni, harta intelek. Ambil je insyaAllah. Ada sebab ada dua orang insyaAllah Okey, siapa musafir? Selain daripada orang pemukim, dia dan pemustautin, dia kira musafir. Kalau orang tu bukan orang pemukim dan dia bukan orang mustautin, dia adalah musafir. So, manusia dia ada tiga je. Sama ada dia pemukim, atau dia mustautin, atau dia musafir. Jadi kalau bukan dua ni, dia adalah musafir. Jadi kita kena kenal siapa pemustautin. Orang mustautin ni orang duduk tinggal lama situ, dia tak ada niat nak pindah-pindah arah. Ditandai dengan misalnya dia beli rumah kan, dia beli tanah, dia beli apa, dia duduk kat situ. Itu maknanya dia nak duduk. Jadi pemustautin di tempat itu. Ada orang jadi pemukim. Itu orang yang maknanya pemukim ni dia duduk 3 hari kat situ. Dia tak ada niat nak duduk kekal kat situ. Macam korang ni. Semasa korang begini dalam keadaan ini musafir kan? Bila pergi sana, selepas 3 hari, kau sudah jadi pemukim. Pemukim. Jadi, dalam perjalanan, dan selepas 3 hari sampai ke sana, korang adalah musafir. Selepas 3 hari, korang adalah pemukim. Sebab korang niat nak pergi ke sana ni, bukan 3 hari kan? 6 tahun. So, sebab itu maknanya kamu sudah jadi pemukim di sana. Cuma dekat sana tu, korang pergi travel kuda kilir tak mana-mana macam tadi kan, yang cantik punya apa tu, metro dan sebagainya. Jadi tak ada gambar metro kan, gambar. Itu kau jadi musafir balik kan. So gitu insyaAllah kan. So itu senang. Jadi kamu tahu sekarang kamu adalah semasa perjalanan dan sampai sana 3 hari kamu adalah musafir. Okey. Jadi selain daripada pemukim itu, maknanya pemustautin pemukim, mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai orang musafir, dan kamu adalah dianggap sebagai musafir insyaAllah. Okey, musafir orang yang dalam perjalanan melebihi 2 marhalah. 2 marhalah itu tak apalah, kita tengok nanti dan atau tinggal di tidak melebihi 3 hari di satu tempat. 2 marhalah, dia mahu dalam 58 batu ataupun tolak campur 92 kilo. Jadi kalau kat sana nanti kelompok musafir berjalan nak melawat ke mana-mana ke, lebih daripada 92 kilo, korang dah boleh jamak bila kasar. Okey, nanti kita akan bincang jamak kasar insyaAllah kan. Jadi tak ada masalah. Cuma yang jadi masalahnya, kalau korang duduk daripada rumah, sekarang kalau naik train 2 waktu memang laju kan, dan sangat efisien kan. Kamu dah dapat tadi kan. Mungkin kau duduk 100 kilo kan, 1 kilo tak ada 1 jam pun. Sampai dah. So berulang lagi boleh jamak tak? Boleh? Tak cila kan? Itu bukan demat. Antar dah duduk kat situ perjalanan antar dalam masa. Tapi ada orang kata boleh. Anak berpendapat tak payahlah kan. Sebab mana selama 9 tahun kau jamak pasal. 6 tahun kau jamak pasal. Tak cila kan? Tak cila kan? Ada pandangan kata boleh kan? Okey, ada kawan anak daripada Negeri Sembilan ke UPM. Sembilan di UPM sedang dia jamak air. Anak tak sama dengan dia lah. Anak agak kau tak sama dengan dia. Okey, insyaAllah. Jadi bila mula disafir, korang ni dianggap musafir bila mula dia, iaitu setelah keluar daripada kawasan perumahan kita dan balik masuk ke kawasan perumahan kita. Itu je. Bila kita keluar dari kawasan, kemudian taman ke apa kan, kita keluar daripada kawasan itu, maka kita sudah dianggap musafir. Kemudian bila kita masuk balik, kita jadi pemukim, nampak tak? Ataupun pemustautin. Yang penting keluar daripada kawasan. Macam antar duduk kat mana? You duduk kat mana? KK Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Oh, soalnya kampung antar kat mana? Taman ke apa ke? Taman. Keluar daripada kawasan taman tu, awak sudah dianggap sebagai musafir. Berapa pagi duduk kat sini ya? Sehari. Masih boleh jamak lagi lah kan? Boleh jamak lagi insyaAllah kan? Ada 3 hari. Tapi antar datang tu niat macam mana? Nak duduk berapa hari? Ada niat tak? Tak ada niat nak duduk berapa hari? Tak tahu lagi. Tak ada. Booking tiket lagi boleh? Tiket apa dia tadi booking lagi tak? Alhamdulillah. Tanya tu ada sebab tau. Nanti kita akan, kamu akan jumpa jawab kenapa anda tanya dia. Okay, insyaAllah.
So, jelas ya? Musafir dan izzah. Ini izzah ni rasa bangga diri. You are Muslim, you are Mu'min, you kena bangga dengan Islam awak. Bangga. Jangan rasa inferior Muslim. Sampai nak solat pun nanti aku solat dalam kapal tu baru nak solat. Orangnya dia apa kat orang? Dia kata orang kau boleh. Kau kuat. Kau kata orangnya dia kuat. Tak. Lantak dia nak bergajah, nak badan, nak kata apa pun, aku mukmin, aku solat. Solat dalam fat. Macam mana nak solat kita cerita nanti. Yang penting satu sikap yang diajar Rasulullah, kita kena bangga dengan Islam itu sendiri. I am Muslim, kena bangga dengan Islam kita itu. So sebab itu maknanya rasa izzah ini membuatkan Muslim tak rasa kompleks jiwa, tak rasa inferior, tak rasa apa-apa untuk melaksanakan ajaran Islam tu di mana saja, apa-apa saja, insya-Allah kan. Solat ke, puasa ke, apa ke, tutup aurat ke, kita tak rasa macam apa ni, macam guilty, rasa macam pandang je, kita banyak berkerumbung je, bertutup je. Mahal semua ni. Orang ini apa? Pilihan berbenda datang ni kan. Allah Akbar kan. Jangan rasa inferior. Tutup aurat. Cari makan halal, solat macam mana pun keadaannya, insya-Allah kan. So itu yang dikatakan. Apa saja amalannya, apapun suasananya, Muslim tidak rasa rendah diri memakai pakaian syar'i, tidak rasa sumbang, canggung, tahu sumbang canggung. Rasa tak celesa lah, semacam orang pandang je kan. Rasa macam terangkat-terangkat kan. Tak begitulah Kan kadang-kadang kita berjalan tu, bila orang hati kita macam nak jalan pun rasa macam tak betul kan. So itulah semua canggung itulah namanya kan. Bila kita nak laksanakan hukum Allah Ta'ala, orang pergi solat kan. Kalau musim sejuk memang orang susah. Maknanya kadang-kadang di antara solat Zuhur dengan Asar atau solat Asar dengan Maghrib tu dia sikit sangat je. Musim sejuk. Kalau musim panas tak ada masalah, musim sejuk dia sikit saja. Kadang-kadang tak sempat pun. Jadi sebab itu maknanya kalau saya masa kat Egypt dulu, saya akan angkat tangan keluar. Dia solat kat ini Azhar. Azhar Pak Nahoy. Maknanya bukan tempat orang yang tak ada orang Islam tu. Ini Azhar, budak, tempat ilmu daripada seluruh dunia pergi. Kat tangan Syekh anak Khalid Salih. Ada bertusan diri. Aku semayang tak, tapi duduk kat situ juga. Ada tak ada keluarkan tanpa korek. Nampak? Kita tak tempat. Jadi sebab itu kita solat. Duduklah kat koridor tu petang, suat kabur ke apa ke. Allah Akbar, 4 kali rukuk solat. Assalamualaikum. Masuk balik. Berapa minit je? Tinggal kuliah berapa minit tu tak jadi alim, insya-Allah kan. Okey. Faham? So kena ada sifat itu pada kita. Jangan rasa malu nak buat solat tu kat mana-mana pun. Anak rasa bimbang nanti korang nak solat kat stesen kereta api ke kat mana ke, seorang buka perhati dah apa, dia orang tunggu tu orang puasa macam mana masa tu kan. Dia pun gila orang kan. Kalau kat Malaysia tak apa, untuk orang-orangnya ni masya-Allah alhamdulillah kan. Rajak sikit kan. Tapi kalau kat luar orang tak kata gitu, gila ke dia ni kan. Jangan pasal kuliah kan. Okey. Islam tu praktikal. Dia memang sangat praktikal. Sebab itu maknanya falsafah dan Islam itu mudah, tidak menyusahkan. Itu salah satu. Ayat-ayat ini kau tengok ayat surah tu. Nanti kalau ambil ni buka ayat Quran tu, cuba tengok terjemahan. Anda nak bagi semua sini nampak ya. So Baqarah 287, Haji 79, Baqarah 185, semuanya ni dia menceritakan Islam tu nak memudahkan benda. Yasir wala tu'asir. Maknanya Allah Ta'ala tidak nak menyusahkan kita. Orang macam tadi kan, kita nak sembahyang 4 rakaat. Masa ke? Tinggal 2 je. Nampak tak? Boleh jamak pula daripada 5 tinggal 3 waktu saja, nampak tak? Jangan jamak boleh apa nak isyak dengan subuh sudah lah. Besok nak bangun tengah hari kita jamak malam itu kan. Dah jamak waktu itu. Tak aci makan. Okey, tak boleh cepat. Dia tak boleh jamak subuh dengan isyak, insya-Allah. Jadi semua taklif ni maknanya akan mudah. Semua taklif ini mudah kita laksanakan, insya-Allah. So begitulah soalan akidah apa juga pakaian untuk semuanya mudah kita rasakan, tak ada masalah pun. Malah kalau musim sejuk lagi kena tutup banyak kan. Kadang-kadang musim kemarau je, musim panas je yang sebab kita Malaysia tak ada musim panas, musim kemarau je ada. Musim panas pun dia dah mula dah.
Kalau kat UK dulu kat UK ni, kalau kami grup-grup kami nak tangkap orang masuk grup-grup Islamic group ni musim sejuk, kalau dah masuk musim panas, kalau dia dah mula protes, ada protes ni, terutama siswi lah kan, terutamanya memang payah nak dapat kan, sebab dia dah mula terdedah dengan budaya itu. Culture shock kan, jangan jadi culture shock lah, insyaAllah kan. Okey, jadi sebab itu maknanya semua kewajipan-kewajipan itu sudah dipermudahkan oleh Allah SWT kepada kita, insyaAllah. Islam letakkan, dalam konteks ini Islam dia letakkan satu tingkat kesempurnaan paling tinggi dan dia tingkat paling minimum. And then you letaklah diri kat mana yang paling tinggi, tak ada salah dalam hidup. Cerai cik mata, alhamdulillah comel, cantik, sampai tutup mata tidur balik semua cantik, tak ada buat maksiat, alhamdulillah. Punya dah susah kan, boleh ke agak-agak bangun tidur sampai tidur balik tak buat maksiat lagi, sikit tak buat maksiat, boleh? Susah kan? Tapi sebab itu maknanya dia ada fardu ain kan? Ada fardu ain. Jadi jangan bawa pada fardu ain tu. Bila bawa pada fardu ain, itu bermakna kesempurnaan iman kita, kesempurnaan pengamalan Islam kita sudah tercacat. You tinggal salat, cacat. You tinggal puasa, cacat. You tak tutup aurat, cacat. Nak tanya ni, siapa nak cacat? Siapa kau ni nak cacat? Semua senyap, tak ada siapa nak cacat kan? Jadi siapa yang kalau tak tutup aurat, kau cacat tau tak? Masa pergi sana tu, mana ada tahu musim panas, wah sedap pakai luar pendek dia. Ke senang pakai luar pendek? Ke guilty pakai luar pendek lah? Guilty ni kan? Nak keluar situ pun semua pakai luar pendek kata, mana? Pasal pakai baju pun tak nak keluar kan? Kalau tak lagi keluar tak pakai baju, boleh tutup. Buat ni, jaga boleh tahu apa hal kau buat kan? Anak tak boleh nak bagi kan? Okey. Siapa tu bawa dia? Okey. So, ada sambung balik? Tak apa, insyaAllah dia buat video. Okey, ada sambung balik. Kita ni Allah Ta'ala dah buat satu tingkat tahap kesempurnaan paling hebat akhlak dalam hidup kita, komitmen kita kepada Islam, iaitu bangun sampai tidur sehari itu tak ada pun benda maksiat kita lakukan. Impossible kan? Payah nak buat, tapi kita try to do it kan? Try to do it. Salah baru astagfirullahaladzim kan? Bawah sekali fardu ain. Maknanya you jangan sampai bawah pada fardu ain, meninggalkan benda yang wajib itu. Bukan? Lepas itu you nak buat sunat muakkad, solat duha. Ini siapa dah solat duha? Sekarang ni dah sepatutnya dah lepas kita rehat solat duha 2 rakaat je. Alah, tunggu tokek 2 rakaat je ni. Kau dapat pahala solat duha. Tak akan cantik kan? Aman kan? So, begitulah. Jadi, paling banyak nak buat puasa, nak buat solat lagi yang lain, puasa Ramadan. Sambung puasa 6. Dah puasa 6 dah? Anak pun baru masuk 3 hari dengan hari ni. Raya punya pasal kan? So, kita pun tambah. Lambat-lambat lagi langsung push, terlepas. Balik program besok, puasa terus kita, insyaAllah. Okey. So, letaklah diri awak. Jangan sampai bawa pada meninggalkan fardu ain, lepas tu letakkanlah diri awak sampai kepada peringkat paling maksimal comel tadi kan? Di mana kedudukan awak? Itulah adil di Islam. Kita letak diri kita mengikut kemampuan masing-masing. Okey, insyaAllah. So, dan dalam Islam ni ada azimah, ada rukhsah. Azimah ni maknanya bukan azimah yang nama sini, ada nama azimah ni. Tak ada, alhamdulillah. Azimah ni maknanya benda yang mesti buat, susah senang mesti buat, tak boleh tidak kena buat. Solat misalnya kan, solat ni kau tak boleh tinggal dia, apa saja situasi sekalipun, macam mana situasi pun kau kena solat. Sampai-sampai dalam hukum fiqh dia kata solat ni punya tak boleh tinggal. Kalau kau tak dapat berdiri, kau duduk. Kalau tak dapat duduk, balik. Balik. Lepas tu isyarat dengan tangan. Tak mampu isyarat dengan tangan, isyarat dengan pelopak mata. Pelopak mata boleh gerak lagi pelopak mata. Kalau pelopak mata pun dah gerak, tapi hati tak gerak lagi, masih ada lagi isyarat dengan hati. Dia dahsyatnya lah. Kau solat ke penerbangan, tak boleh solat. Berapa jam daripada sini ke tempat gua ni? Berapa jam? 13 jam.
Kalau dengan emas, saya selalu cakap dengan pramugari dia tu, sampai waktu kan tolong gerak saya nak solat. Dia orang gerak insya-Allah. Flight lain ada tolak, kalau Air Asia tak mesra solat. Beberapa kali saya cakap, aku solat. Allah Akbar. Kau ni Islam tu kan. Kamu kau Melayu tapi mungkin Filipin tu kan. Okey. Tapi kalau emas biasanya okey dia beritahu insya-Allah. Keringanan, rukhsah Allah Ta'ala bagi kita. Daripada solat 4 rakaat, kita tinggal 2 rakaat waktu kita bersyakat. Daripada solat 5 rakaat, kita boleh kampungkan dia jadi tinggal 3 waktu, 5 waktu jadi tinggal 3 waktu. Kita kampung di antara Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya. Isya dengan tak subuh kan? Jangan tak boleh. Okey insya-Allah Jadi Rosa membuat maknanya kita sangat praktikal. Nanti korang dalam konteks nak jadi doktor kan, nak bedah. Macam mana nak solat bedah? Dah tahu dah nak masuk ni nanti berapa jam punya pembedahan kan? Mungkin masa 12 jam, mungkin masa 6 jam, 10 jam. Macam mana kan? Jamak. Tak boleh Qasar tu sampai je. Jamak boleh. So jamak lah. Tak ada masalah. Berjalan kamu musim sejuk. Kita berjalan kalau macam kat Australia, kita berjalan kan merentas pasang padang pasir kan. Sejuk, kadang-kadang kita tak boleh berhenti pun. Kalau berhenti bahaya. So macam mana? Mayang kita bergilir. Mungkin nak memandu sampai solat boleh kan? Rasa dia mungkin kot kan. Bergilir lah. Okay, maknanya siapa drive, aku bawa solat, lepas tu bergilir. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita drive dengan bawa kereta atau mandu kan. So sebab itu maknanya rukhsah itu membolehkan kita buat benda macam tu. Sedaya mungkin kita kena buat, tapi tak boleh tinggal. Azimah tak boleh tinggal. Solat tu tak boleh tinggal. Puasa Ramadan tak boleh tinggal. Ada keuzuran, rukhsah. Kan? So janganlah ada anak rukhsah jadi bukti rukhsah. Tak kira. So yang penting kita niat dengan Allah Ta'ala. Betul-betul tak kita susah masa itu? Betul-betul tak kita dalam keadaan sukar kan? Okay, kalau dia betul, Alhamdulillah kita tak berusaha dah. Yang penting kita tak berusaha, itu je kan? Tak berusaha, itu je. Lepas tu kau dapat pahala, Alhamdulillah kan? Okay, insyaAllah. Jelas? Ni? Okay. Awaliyah sepanjang zaman, sepanjang masa. As a Muslim, Allah Ta'ala sebut ayat An'am, satu Zariyat, ayat 56. Kita diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam di bumi ini semuanya untuk apa? Ubudiyahillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak cipta manusia ni dalam dunia ni melainkan untuk mengabdi diri kepada aku. Kan? Dan kita pun sebut setiap kali solat kita sebut. Apa dia kita sebut? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. So semua hidup kita salati. Okay? Nusuki, semayang dan ibadat aku yang mati. Wa mahyaya, hidup. Awak hidup sebagai insya-Allah profesional, awak nanti sebagai doktor, sekarang sebagai pelajar kan. Semuanya itu boleh jadi ibadat. Ya Allah ya Tuhanku, korang pergi keluar negeri, tinggalkan anak setahun semuanya tinggal semua sekali. Anak dia kan. Nak apa kan? Nak buat. Tinggalkan mak ayah kan. Mungkin tinggalkan orang tersayang dan sebagainya, berpisah dan sebagainya. Semuanya tu kau tanggung dengan niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kenapa kau pergi keluar negeri? Because apa? Belajar tu apa? Betul kan yang kau sekarang? Anak melihat kau pergi keluar negara ini sebagai satu risalah ummah, orang Islam. Kamu tahu doktor kat Malaysia ni orang Melayu, orang Islam berapa? Kepakaran orang Islam berapa orang pakar-pakar kita ada dalam negara kita ni? Bidang kehebatan kita orang Islam dalam bidang antum ini berapa karat? Dan antum adalah calon. So now betulkan yang antum pergi ni untuk memperkuatkan kemampuan umat Islam Malaysia. You belajar setiap detik, setiap saat, setiap susah, setiap berita yang kau tanggung itu adalah pahala Allah Ta'ala. 6 tahun. You see? Because punya niat betul lillah subhanahu wa ta'ala untuk memperkuat kemampuan umat Islam di Malaysia ni dalam bidang perubatan. Semua dalam negara. Kau ada yang jurutera. Apa-apa pun sama lah. Jurutera pun sama juga. Sama insyaAllah. Bidang terbakar. Okay? Cumanya
Maknanya dah harap nanti dah keluar nanti janganlah dia pula yang tinggalkan praktikal doktor lah. Ada. Bila nak masuk internship, takut lah apa dah, tak ada apa-apa. Ngawak yang kita kata susah lah, memang ada dia tu senang. Semua bisa. Okay. So dalam konteks ini maknanya kita ingat. Jadi sebab itu dalam Islam ini boleh lakukan ubudiyah hanya sepanjang masa kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Hukum Islam itu praktikal, ajarannya syumul, kompleks, komprehensif dan sebagainya. Jadi tak ada apa yang menghalang kita melakukan ibadat kita. Paling-paling pun kita solat, puasa, haji, nantilah dulu kan. Kalau kau mampu daripada sana pergi haji, alhamdulillah, tak ada masalah kan. Tapi biasanya cuti tak sama. Kalau macam anak-anak yang belajar kat Jordan, misalnya musim haji tu dia belajar, tak ada nak pergi kan. Dah haji naik bas dia 2 hari sampai. Dia itu buat umrah, dia tak tahu buat umrah. Sebab apa? Masa cuti boleh kan. Haji tak boleh nak buat, tidak berkembatan masa cuti. So kalau kau ada kemudahan nak pergilah buat umrah. Tengok Kaabah tu sekali, sujud kat situ, berdoa, ya Allah Tuhan ku kan. Itu tempat paling cantik sekali. Kalau duit banyak, anda tak tahu macam mana beasiswa tu mencukupi atau kena top up lagi kan. Kalau macam mana dulu kat Jordan dulu kena top up, tak cukup. Sesudah ditambah tu barulah apa ni dia cukup. Apa tu dia punya pekerjaan dia. So insya-Allah, so itu dalam isu-isu makan, minum, berfikir, berzikir, dakwah, belajar, merenung agama dan sebagainya, semua ni ibadat Allah. Kita maknanya makan dengan syarat lah, makan halal, bismillah, makan tak sampai kenyang, itu lagi syarat dia, makan benda halal. Okey, minum, jangan minum agak. Berfikir, apa yang mau fikirkan? Fikir masalah pelajaran, yes. Fikir masalah ummah, yes. Kamu fikir tak masalah ummah kan? Kamu fikir tak masalah bangsa kamu, agama kamu dekat Malaysia kamu tu? Fikir tak? Kalau kamu tak fikir, siapa nak fikir lagi? Kau nak boleh cerdik dalam dunia Malaysia. Betul tak? Orang lain tak cerdik macam orang tak bawa masuk universiti kan? Kau nak boleh cerdik sekali. Kalau boleh cerdik tak fikir, nak harap orang yang tak cerdik tu fikir. Kamu lah. So berfikir, berzikir, dakwah dan sebagainya. Terus. Okey, insyaAllah. Isu-isu baru masuk. Isu-isu maknanya berkaitan maknanya dalam musafir. Satu, pemakaian khuf. Biasalah. Musim sejuk, kita pakai khuf kan? Musim sejuk pakai khuf. Sapu je khuf. Maknanya kalau kita musafir, 3 hari 3 malam. Kalau kita bermustautin, 1 hari 1 malam. Dengan syarat kita nak pakai khuf itu, kita berwuduk dahulu. Okey? Berwuduk dahulu. Wuduk dulu, baru pakai. Kalau kamu duduk kat situ 3 hari 3 malam, kamu nak ambil wuduk, tak payah buka, kamu sapu saja. Okey? Sekejap. Khuf tu sarung kaki yang diperbuat dari kulit. Termasuk juga stokin. Sarung kaki. Kasut tak boleh lekut. Kalau macam Askar dia dalam hutan kira dia dah kan. Dan biasanya kalau dalam masa tu kita kata okey lah. Sebab kalau macam kita maknanya kalau pakai khuf tu memang sudah tak jadi masalah. Cuma kasut tu kadang-kadang kalau kita nak buat solat takut ada najis dan sebagainya. Tapi kalau you yakin maknanya bersih kasut tu, bagi anak tak ada masalah kot. Cuma janggallah kau sembahyang masjid bawa kasut bawa semua pecat kasut, tanggal kasut kau luar masuk. Nampak lain sikit kan? Nampak macam orang yang tak normal pula. Jadi anak saya pakai khuf dengan stokin pun, sapu khuf dengan stokin pun dah cukup dah tak sejuk dah. Anak pernah mana tahun 70-an dulu pergi ke UK, musim sejuk, tak ada air panas kat masjid tak ada panas, tak ada heater, tak ada tu. Memanglah wallahualam parah mau berwudu tu, adalah kita nak ambil wudu. Memang kena air tu pun bukan sejuk lagi, dah sakit. Sakit. Kena air tu sakit, bukan sejuk. So alhamdulillah kalau kita sapu khuf dah. So maknanya musafir 3 hari 3 malam, mungkin 1 hari semalam, mula pakai dengan keadaan suci, stokin sama dengan khuf. Buktinya 7 sahabat Rasulullah SAW pernah melakukan hanya menyapu pada stokin sahaja. Jadi tak ada masalah lah, pakailah insyaAllah, buat. Orang nak kata apa terserah pada kamu kan. Saya memang buat. Sekarang pun kalau saya ke mana-mana saya memang pakai. Kat Malaysia pun kadang-kadang saya sapu juga. Kalau saya malas nak buka, saya pilih stokin. Tak ada masalah. Kalau nak ikut saya ikut, tak nak ikut sudah. Senang dia. Sapu macam ni. Sapu dia. Sapu dia pelik kan. Sapu dia daripada ni. Tak maaf bukan sapu. Dia
kaki ni buka. Sapu dia di atas. Atas dia. Jangan sapu bawah. Bawah tak payah. Tak ada. Sapu bukan basuh. Kau kenakan air tu kebas-basan sikit. Tak bawah tak payah. Patut-patut bawah kena basuh kan? Sebab dia tak atas ni. Atas macam kita ambil wuduk lah. Kita ambil wuduk bukan lagi kan. Ini kalau kena dia lagi kan. Kalau ketuk memang lagi. Sebab tu nama dia buku lagi kan. Okey. Kalau sebelum naik flight buat kopi. Okey. Sebelum naik flight ni. Okey, tak masalah. Ini bukan semesti musim sejuk tau. Sejuk ke panas ke tak kisah. Cuma ni biasanya kita pakai khuf. Ni musim sejuk. Kalau musim panas memang tak boleh pakai pun. Ada satu masyarakat punya bau lah kan. Musim panas memang tak pakai khuf musim panas. Ada orang pakai tapi memang tak selesa. Panas. Dia musim sejuk dia orang pakai. Jadi kalau pakai stokin, kau nak bersafir ni kan, ambil untuk siap-siap. Anda selalu kalau nak bersafir je jauh, kat airport tu ambil untuk siap-siap, ya. Buka kasut. Kalau kat di rumah pun, mula di rumah lagi cantik lah kan. Boleh kat rumah, tapi untuk, ya, ambil untuk sebelum pakai stokin. So kita pakai stokin tu kita sudah berwuduk kan. Jadi nanti kat mana-mana pun kau ambil wuduk, okay, sapu saja. Saya dalam flight saya tak payah basuh kaki. Saya hanya sapu stokin saya. Jadi sapunya atasnya ya, sampai sini, kemudian belakang. Okey? Maksudnya setiap kali nak perbaharui wuduk kena sapu. Setiap kali wuduk lah, macam ganti basuh kaki. Dia ganti basuh kaki sahaja. Yang lain biasa. Yang lain biasa-biasa. Yang lain tak boleh sapu lah, sebab dia basuh. Okey, jelas? Kena dah? Cukup ya? Tak dengar. Tak kisah niat tak niat. Yang pentingnya kita pakai itu selepas kita berwuduk. Tak payah niat aku sengaja aku apa dia dengan tak payahlah. Tak payah. Okey. Jelas ya? Yang sampai 3 malam tu dia ada limit dia 3 hari. Dia anda masuk pukul berapa? 3 hari 3 malam. Agaklah 3 hari 3 malam. Kalau anda duduk rumah tak ada musafir mana-macam kawan sekali pergi kan, musim sejuk nanti daripada rumah semua sehari semalam. Kalau pakai pukul 5 ni, pukul 5 betul siap sehari semalam lah kan. Sehari semalam tu 24 jam lah. So maknanya sekurang-kurangnya maknanya ada beberapa waktu kau tak payah buka kasut atau buka stokin untuk berwuduk kan. Okey. Jelas kan? Okey. Kalau buka stokin tu batal lah. Wuduk tu tak batal tapi pakai khuf tu batal. Maknanya kalau dah kita dah pakai, kemudian sampai satu masa kita terlupa, kita buka. Bila terbuka habis. Batal khuf tu kena, kalau nak pakai balik kena ambil wuduk balik baru pakai semula. Satu hari 1 malam lagi. 3 hari 3 malam lagi. Yang penting khuf akan tempoh khuf akan terbatal apabila kita buka. Tapi wuduk kita tak batal. Khuf saja batal. Wuduk tak jadi. InsyaAllah. Jelas kan? Ya? Sama juga. Benda yang membatalkan wuduk pakai khuf tak pakai khuf sama juga insyaAllah. Cumanya membatalkan khuf apabila kita cabut dia. Okey insyaAllah. Sebelah pun batal juga. Bukan sebelah okey, jelas ya? Inilah dia. Maknanya khuf adalah masalah yang memang kita buat sebab sekarang pun kamu nak bertolak ni, kita nak solat dalam kapal terbang kan. Bila kita nak solat dalam kapal terbang, kita nak basuh kaki dalam tandas dia tu memang agak susah, sempit dan sebagainya, dan mungkin susah sikit kan. Jadi kita ambil wuduk dan sapu saja. Okey. Mula-mula buat memang rasa macam ya ke? Lepas tu dah lama-lama biasa, alhamdulillah. Allah biasa kena biasa insya-Allah. Okey. Kemudian seterusnya ialah maknanya wuduk air sedikit. Anda rasa ini tak timbul masalah tenaga. Buang dalam pasir sajalah ataupun kita dalam keadaan membara dan sebagainya. So yang timbul ni isu air mustakmal tak mustakmal, itu je kan.
dalam bab ni saya tak nak kupas banyak lah sebab dia tak timbul masalah, sebab buang air banyak dan sebagainya insya-Allah kan. Okey. Kiblat. Mula kau masuk ke terbang je nanti flight. Kiblat dah satu arah mana kan? Jadi kalau macam contoh dalam basket, dalam perjalanan dia tak berhenti basket sana lah. Dia tak berhenti. Kita nak solat tapi dalam bas tu tak ada air. Tak ada air. So boleh tak kita tayamum dengan debu contohnya? Kalau tayamum tak ada masalah lah. Kalau kita bawa debu tak ada masalah lah. Cuma yang timbul isunya selalu orang kata boleh tak? Kat dinding bas. Itu je boleh. Kalau kau bawa debu memang tak ada masalah, memang boleh lah. Pap situ. Tahu macam mana tamam kan? Tayamum ni. Kan? Habis lah sekali je. Kalau muka dulu jangan tangan dulu tau. Tepuk ya. Atas ke bawah. Tepuk lagi. Habis, selesai. Solat tak? Okey? Okey, jelas ya? Jadi kalau ada tak ada masalah. Cumanya tadi takkan kita nak bawa kan? Kalau bawa dah alhamdulillah. Tapi kalau tak bawa, boleh tak dinding? Setengah orang kata boleh. Tapi ada rasa macam main je. Tapi kalau rasa macam langsung tak dapat solat kan? Kerana kehuzuran ini, kerana ni aku buatlah ya Allah. Tayamum lah. Buat. Lepas tu kalau rasa lapang balik nanti buka lah balik. Yang penting kan rasa jamak dulu lah kalau kita berdoa. Tapi ada mungkin kadang-kadang dia perjalanan tu dia luput waktu kan. Ada kemungkinan luput waktu tu. Okey insyaAllah. Jelas Okey. So insyaAllah kiblat. So kiblat ni kat mana-mana kau duduk boleh hadap kiblat hadap. Tak boleh hadap kiblat hadaplah ke mana-mana pun. Duduk dalam bas ke depan Allahu Akbar waladhdallin alhamdulillah assalamualaikum. Jelas cukup. Jamak dan qasar. Senang. Nanti kamu tolak apa? Bulan siang. Bulan malam itu dah lepas. Dah lepas insya tu you have a problem. Nak tengok ke mana. Kamu begitu menghadap malam lah. Kamu akan menghadap malam, kamu mungkin terlepas subuh. Kalau tak tahu mungkin terlepas subuh. Sebab kita start tidur kan. Tengok corah dah. Celek-celek gila. Anak biasa macam tu ke? Tak masuk subuh lagi. Jam kita jam Malaysia kan. Kalau pun jam UK kita balik kan. Tak tahu jam mana kan. So itu kadang-kadang kita tengok gelap lagi, buka gelap lagi. Sekali celek mata pun cerah dah. Allahu Akbar. Macam mana lagi dah? Kita tak ngaji cerita insyaAllah. Foto je lah Okey. Kalau kita daripada Subuh, kalau kita duduk ke Mekah, dekat jauh daripada Mekah, kita menghadap ke arah Kaabah. Kalau boleh. Kalau tak boleh, tak payahlah. Awak tak boleh minta pemandu kapal terbang, ya pemandu, angkat kepala saya. Tak ada, kau buat je lah, tak ada masalah kan. So, okay. Tapi kalau kita berdekatan dengan Kaabah, maknanya kalau kau dalam masjid tu nampak Kaabah, kan dengan ada Kaabah betul kan? Jasad Kaabah. Itu memang fair gitu kan? Okey, insyaAllah kan? Sama aja. Ini ada kemungkinan berlaku. Terutama sekali kalau kau duduk dalam asrama. Tadi dah sinian tu kata elok tak payah duduk asrama kan? Duduk di rumah sewa. Lebih murah sebenarnya. Asrama ni pertamanya di mahal. Kebiasaannya lah. Yang keduanya, kita duduk tu campur gaul. Anak dulu ada anak saudara yang buat perubatan di UK. Duduk dalam asrama memanglah semasa orang menumis khinzir tu memang bau khinzir lah kan. Biasalah tu. Asap-asap khinzir pun ada dalam bilik tu kan. Lepas tu macam mana nak buat? Dia timbul masalah sama. Anak kata memang daripada sudut asalnya hukum sama tu dengan air 7 kali basuh, salah satu padanya air tanah kan. Jadi anak kata okey, kalau kamu boleh maknanya percaya ataupun boleh yakin sama dengan sabun, memang boleh sama dengan sabun pun tapi kalau kamu tak berapa yakin, guilty dan apa semuanya, sebab kamu tahu sama mesti kena air tanah. Macam mana penyelesaian dia? Kalau dua asrama lah
Mana dah tahu kan? So, itu anda cerahkan tak payah bersama. Kalau dah sama juga, anda pesan pada dia orang, okey senang je. Kamu beli satu beli plastik, ambil tanah ke mana-mana, bawa dia rumah, tak kat situ. Setiap kali kau nak gunakan pinggan yang fungsi kong tu, mesti kan? Cedok air tanah tu, ya, barulah 7 kali dengan air paip. Okey, selesai masalah. Tapi itu apa ni perkakas. Kalau baju, nak pula baju putih, sama dulu. Tak payahlah kata boleh dengan sabun aja lah. Pagi dia sabun, alhamdulillah, dengan machine washing kita, alhamdulillah, insyaAllah. Okey, tak ada masalah. Cumanya dalam Islam ni dia buat tanah tu, sebab tanah ni kat mana-mana ada. Cuma kat bulan dia lah kan. Kat bulan tu pakai sabun, nak tambah sama babi apa kat sana kan. Tajuk tadi babi. Babi manusia, babi kau ada. Okey, okey. Okey, insyaAllah. Okey, so isu makanan halal ada saya tak sebut Tadi sini yang kamu dah beritahu. Sebenarnya sekarang ni masalah makan halal nisbah daripada Europe dengan betul UK apa semua dah tak ada masalah sangat sebab banyak dah maknanya apa ni orang-orang betul Turkis ya, orang Turki, orang Iran, Iranian, Bangla, Pakistani banyak. Cumanya dia ada beza di antara Bangla, Turkis, Melayu dengan Arab. Arab ni kadang-kadang tak boleh Arab. Itu masalah. Ada masalah sebab bagi dia orang kadang-kadang asal ayam je kan. Ayam halal kan. Dia tak kira siapa sembelih, itu masalahnya. Itu masalah kan. Kadang-kadang dia ambil daripada tak mana-mana tu dia jual ke dia tengok halal, itu je. Itu je masalah. Tapi bagi kita kata dia dah kata halal lah. Macam mana katakan kita kau sembelih ke ni, kau ambil pada mana, daripada Jew ke, daripada orang penyembah berhala ke. Takkan gitu kan. Kita tengok dia letak Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Kalau kat Malaysia pun ada cop halal jati, halal juga kita halal lah. Siapa menipu biar Allah Ta'ala lah kan. Itu bagi kita lah kan. Setakat itu usaha ikhtiar. Tapi kalau kita boleh macam sampai sahabat kita sebut tadi, tanya dia ada lah sini unsur-unsur minyak khinzir ke, sebab minyak khinzir ni banyak digunakan untuk memasak. Minyak khinzir ke, lemak-lemak dia ke apa ke, daging dia ke, kalau kita sure maknanya dia tak ada masalah. Masalah pinggan tu, masalah pinggan ni sebenarnya kawan cuba dengarkan sikit. Maknanya masalah pinggan ni anak suka menyebutkan. Ada di sini tak? Soalan cuma tak ada. Anak suka sebut masalah perkakas ni, pasal perkakas yang macam kita kat hotel kan? Hotel, kedai makan, mana-mana kan, kadang-kadang dia menjamu semua orang. Biasalah kalau kat Malaysia ni kita tak ada masalah. Tapi kalau kat luar dia jamu semua orang. Orang minta mi goreng, mi goreng lah. Tapi mi goreng tu dalam. Kan? Kalau untuk vegetarian, sahih, maknanya tak ada benda-benda lain lah kan. Tapi kalau yang tidak vegetarian, jalannya aja kan. Penumis dia tu minyak babi ke apa ke. Jadi sebab itu saya rasa cantik apa yang sahabat tersebut tadi tanya dulu. Sekurang-kurangnya kita yakin bahawa tak ada benda-benda tu insyaAllah. Ya. Apa sebab kita nak halal dengan ni kan? Kenapa penting sangat halal ni? Okay. Al-halal ni maknanya kullu lahmin nabata ala haramin fannaru kullan. Semua daging kita ni, tubuh kita ni yang tumbuh daripada benda yang haram. Sama ada haram kerana benda tu haram atau kerana benda tu dibeli dengan benda yang haram, darah daging kita yang tumbuh tu adalah neraka tempat pertama sekali. So kita tak nak masuk neraka. So sebab itu kita kena betul-betul benda haram. Kalau jangan ikut Arab tau. Arab ni pengalaman kami semata di luar lah. Anak tak pernah belajar di dekat Europe, dekat mana tak pernah. Tapi pengalaman keluar kat sana kan. Dia ni asalkan manuk, halal. Ada Sarawak ni. Siapa Sarawak? Tak ada Sarawak. Sarawak panggil manuk. Ayam. Asalkan ayam, asalkan kambing, asalkan lembu, bodoh habis kan. Dia tak kisahlah sembelih tak sembelih. Jadi kita tak macam tu sembelihan halal itu. Kemudian sembelihan ni kalau tak dapat sembelihan Muslim, sembelihan ahli kitab.
Tak mesti Jew, Kristian pun salah kan. Tapi biasanya Kristian agak lebih longgar berbanding dengan Yahudi. Yahudi kalau Yahudi memang pekat Jew tu, terutama sekali yang kamu tengok dia pakai apa, topi, yang pakai Jepang, yang apa, dunia dan dia tu memang tak makan benda tak sembelih. Jadi sebab itu kami dulu-dulu lah, dalam tahun 70-an dulu, kalau dah rata cari, tak jumpa makan, masuk kedai Jew lah. Alhamdulillah, bismillah. Pokoknya dia okey, tak apa insyaAllah. Who is Jew? Who is ahli kitab? Kalau kamu nak ikut Syafi'i, memang tak jumpa. Because Syafi'i kata Jew ataupun ahli kitab ialah orang yang ori dulu daripada keturunan tok nenek dia, Kipti tu sampai sekarang ni. Keturunan itu saja yang dianggap sebagai ahli kitab. Kalau yang konverted Kristian, konverted Yahud, dia tak anggap sebagai ahli kitab. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau majoriti ulama Hanafi, Maliki dan Hambali beranggapan siapa saja yang memegang beriktikad dengan agama Kristian atau Yahudi, mereka adalah ahlu al-kitab. Okey, jadi kalau brother susu nak kahwin dengan ahli kitab boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tapi ni ramai ni. Ya, macam tak cerita kan? Anak tak selindung-selindung dalam pak ni. Kalau mau tak pilih orang senang dia. Kau ni buang tak cukup tau. Betul. Jangan main. Ini serius. Ya, betul. Kalau main, anda tak main dalam pak ni. Anak punya pengalaman dah 20 tahun buat kerja dalam orang muda. Okey. So, insyaAllah ya. So makanan halal ni dah banyak tadi diberi panduan oleh sahabat kita, dan insyaAllah maknanya kamu akan pergi sana dan bimbingan lebih banyak. Dan sekarang ni memang sudah tidak sukar untuk kita dapatkan makanan halal. Sama ada kita boleh dapat daripada Islamic Center. Kalau macam kat UK itu dulu kita orang terpaksa pergi ladang, sebelih 2-3 ekor kambing, lapar-lapar dia bungkus, letak harga, letak dalam Islamic Center. Jadi siapa-siapa nak ambil je kat situ, letak duit kat situ. Begitulah dulu. Sekarang ni dah tak ada masalah. Banyak. Mungkinlah kalau kat UK tu kawasannya dia jauh tu memang susah sikit, tapi dia tua dalam, maknanya dalam, kalau drive dalam masa 3 jam dah mudah jumpa kan. Kalau kat London tu memang bersepak kan. Tempat makan halal. Okey, alhamdulillah. Makanan Melayu pun ada kat. Nah. Yang pasal ahli kitab dekat Poland majoriti Kristian Katolik. So mereka dia orang ni consider ahli kitab. Kalau ikut jumhur ulama sama semuanya. Sama je. Kalau jumhur lah majoriti, bukan Syafi'i. Syafi'i yang converted out. So maksudnya kita lepas ni kalau daging ke ayam dijual kita boleh makan lagi. Kalau Kristian anak tak yakin. Kalau kat US anak yakin. Sebab apa? Kat US dia Jew menguasai. Jadi sebab itu dia tak akan jual binatang yang tak sembelih. Tapi kalau kat UK anak tak sebut kata haram. So kamu kena cek betul lah. Cek betul. Dan kalau Kristian anak tak jamin sebab dia orang banyak longgar dalam bab ni. Kita tengok kat UK lebuh katuk lah apa semua kan. Kata dekat US tak ada benda tu. Dia kena sembelih. Dia sembelih. Sebab itu Jew dia kuat dalam bab ni. So jadi bab Kristian ni Katolik ke Roman Katolik ke apa ke, anak tak berapa yakin lah. Anak tak yakin, anak tak boleh sebut. Cuma untuk duduk tempatan, mungkin boleh tanya dia orang. Mungkin tempatan itu dia orang sembelih, kita tak tahu kan. So cuba tanya dia orang, yang gereja-gereja dia orang ke apa ke, atau mungkin society dia orang lah kan, yang persatuan-persatuan dia orang. Kata di sini sembelih kan. Binatang. Kalau yang nak sembelih tu macam mana sifat? Antum dia tanya dia orang, tak salah. So itulah dia. Tapi ana mencadangkan buat macam yang kita buat dulu. Tak susah sangat. Ada macam sekarang ni kamu ada Islamic Center. Ada ya? Ada kan? Ada. Kalau ada, kalau susah sangat tempat tu, kamu pergi cari kat mana ladang. Kalau dia izinkan sembelih kat situ, kamu jual. Dulu nak pergi dalam pressure kan, letakkan harga kan. Jadi kita orang dah buat ni Ustaz. Ada kedai baru buka, peniaga kita rinto. Yalah, biasanya bila
pun dia orang buat sebenarnya bukan nak untung senang. Just nak menyelamatkan makan halal dia. Bila dah mudah tu dia orang pun taklah nak niaga untung sangat sebenarnya. Niaga tu setakat untuk memudahkan dapat benda halal itu saja dia orang buat dulu. Yang bila dah banyak tu memanglah tak ada masalah. So saya rasa makanan halal ni tak jadi masalah. Yang timbul masalah ialah makanan-makanan moden kan. Kalau kat Malaysia ni kaki fried chicken dan burger yang lain kan. Kat sana antum tanya dia orang lah, anda tak tahu. Sebab anda dah pernah duduk sana, anda tak boleh cakap apa-apa. Tanya senior, mana halal, mana tak halal makanan-makanan segera yang seperti ini insyaAllah. Okay, branded dan sebagainya insyaAllah. Okay, last one rosa berbuka puasa ni biasalah. Okay, maknanya tapi kamu musafir ni tak puasa bukan? Jadi begitulah, kalau kita dalam musafir kita dibenarkan berbuka puasa tapi wajib ganti. Cumanya elok puasa lah. Isunya kadang-kadang musafir itu membuatkan kita panjang masa, ataupun musim kadang-kadang korang yang ada musim panas ni, biasanya puasa musim panas memanglah panjang. Karena mana kalau kat UK sampai beberapa belas jam dia puasa kan bila musim panas kan. Itu biasalah. Jadi benda-benda macam ni maknanya tahan je lah kan. Macam kami pergi Mekah baru ni, berapa jam tambah kalau tak salah lah 3 jam ke 4 jam tambah daripada time kita kat Malaysia. Jadi kita puasa sini sampai kat Mekah tu tunggu lagi punya lebih sampailah di Maghrib berapa belas jam kita puasa kan, kat 18 jam. Okey, so biasalah jika nak berpuasa, contoh maknanya masa puasa akan terlalu lama kerana mana perbezaan waktu akibat rentas geografi macam ni kan. Tapi kamu ni tak kena lah sini, insyaAllah tak kena Okey, rosak, jamak dan solat yang tidak tak payah dah. Cumanya macam mana nak buat itu je lah. Yang timbul isu sekarang ni, timbul isu dalam bab solat jamak ni ialah masalahnya bila nak buat kan, bila nak buat itu ialah selepas kita keluar daripada kawasan perumahan kita tadi kan. Keluar dari rumah kita, kalau kamu duduk flat dia, keluar flat tu okey lah tu kan. Masuk, kalau ada kandang dia, pagar dia, keluar pagar. Sampai bila? Sampai kamu nak masuk balik ke kawasan perumahan kamu. Jadi sebab itu kalau kamu masih dalam perjalanan, tadi kamu tak buat kan? Tak buat. Kemudian dah sampai rumah, jangan masuk kawasan rumah dulu. Okey? Cari tempat mana-mana dulu, solat dulu, jamak situ apa semua. Kalau jamak takhir ke jamak takhir lah. Biasanya jamak takhir lah. Kalau jamak solat suruh kat situ, kemudian baru masuk kawasan rumah. Selesai. Kalau kamu dah masuk, kamu kena qada. Kalau kamu dah masuk, kamu kena qada sebab kamu sudah jadi mungkin kamu tinggalkan solat kamu tadi kan. Jadi sebab itu kita dalam musafir itu kita kena niat. Sama ada kita nak jamak takdim dulu kan, dulu zuhur campur dengan asar masuk ke dalam zuhur, ataupun jamak takhir masukkan zuhur ke dalam asar. Jadi kalau kamu dah buat macam niat tadi, sebelum kamu sampai ke rumah, solatlah ke mana-mana dulu, jamak dulu, kemudian baru masuk kawasan rumah. Kalau kamu dah masuk rumah, dah tak boleh lagi dah. Okey, jamak dalam bermukim ini bagi keuzuran saja atau kerana hajat saja. Okey. Nah. Anda boleh jumpa orang yang boleh jamakkan macam contohnya macam Zuhur dan Asar kan? Asar dan Maghrib contohnya. Boleh ke tak? Asar dan Maghrib tak boleh. Dia tak boleh. Memang yang boleh jamak ni Zuhur, Asar, Maghrib dengan Isyak. Memang tak ada jamak Maghrib dengan jamak maknanya Asar dan Maghrib tak ada. Tak betul. Dia mungkin tersilap lah lupa ke apa. Nah. Kalau dengar ada. Brother. Ayo. Nah. Kalau macam niat tu just kita niat dalam hati tu macam mana nak? Tak payahlah. Sahaja aku tak payahlah. Niat dia apa dia? Anak nak bagi kau faham niat ni sebenarnya sangat mudah, tahu tak? Kalau nak terjemahkan dalam bahasa Arab nak buat dalam bahasa Arab dulu, kita dah sebut dalam bahasa Melayu dah. Niat ini qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Kau nak buat satu benda, terjemahkan. Kau nak buat satu benda. Kau nak buat satu benda and kau buat. Tapi kalau kau nak buat tapi kau tak buat, tak jadilah kan? So bila kau niat nak
Sodok. Ini masalah, tapi kalau tak niat dalam perut, niat dalam perut. Kau ada niat tak? Dah mati Ustaz. Dia mati. Dalam perut. Dia dah mati ke? So, macam nak solat kan? Kau dah ambil wudu. Orang dah dengar azan apa? Lepas ni kan zuhur kan? Kecuali azan drama, habis bila zuhur. Kan? Azan zuhur. Allah. Zuhur lah. Kau pergi tangga tu, kau nak mandi kena duduk. Ni ada wudu tu. Kalau saja wudu je. Saja kau ambil wudu untuk malas kecil. Itu kalau nak sebut sebulan kau tak sebut tak ada masalah. Sebab dia kau niat masuk tanda tu, kau niat ambil wudu dah. Kau masuk muka, memang masuk muka ambil wudu lah tu. Bukan masuk muka kena pandang kan? Masuk muka je. Kau bentar saja dah. Nak main bola tu. Nak dah kiblat tak? Apa kerja kau nak buat? Solat kan? Niat muqtarinah bi fi'lihi, yang kau iringi dengan perbuatan, kau serta dengan perbuatan. Niat okey lah tu. Aku nak pergi coket, lepas tu tak mana. Niat itu. Niat yang tak dibuat tak. Itu bukan niat yang terpakai. Niat sahaja. Kau niat nak kahwin, kau tak kahwin. Kira kahwin? Tak. Kau niat nak kahwin, kau kahwin baru kahwin kan? Betul tak? Ha? Senang ya? Jangan sampai maknanya ya. Kalau kamu baca kitab memang macam tu lah. Niat itu adalah bermula daripada niat solat tu bermula daripada alif Allah, berakhirnya Roh Akbar. Sahaja aku kan, sahaja aku sembahyang Allah Akbar. Terdulu Allah, terdulu pula dah. Kemudian akhirnya Allahu Akbar, Pak Imam Allah. Baik. Iblis, syaitan, lawan je, ngawur kan? So, okay? Nah, Kalau macam tahu faham ni. tahu faham? Yang bahagian macam kita contoh nak play bola. Lepas tu main kat Malaysia tu kita buat jamak. Tapi tak 97 km ni. Kat bola tu. Tak. Kat mana-mana pun Belum sama. lah kita kat Malaysia. Kita nak buat jamak. Tapi plus 97 km lagi. Tak apa, sekarang ni perjalanan kau ke sana tu. Itu dia. Maknanya perjalanan itu akan memakan jarak, akan memakan, bukan perjalanan yang sudah berlalu. Bukan perjalanan yang sudah berlalu 90. Maknanya perjalanan itu adalah jarak dia 90 atau lebih. Tak kisahlah kau bawa mula. Dah kau keluar rumah. Kan ada seperti keluar rumah kan ada berapa batu bau. Mungkin ada 2 rantai je pun. 2 rantai sekarang tak rantai dah. 2 meter, 4 meter, 10 meter kan. Boleh tak? Yang penting keluar. Sebab itu ada seperti bila mula. Kan? Maknanya Ustaz, kalau kita pergi KL Okey, ya. boleh je mak. Itu maknanya daripada rumah kau atas duduk mana? Kau duduk mana? Duduk Rawang, tengok. Ada duduk Rawang kan. Lepas tu pergi KL pusing boleh kan? Itu tak boleh. Maknanya KL itu sendiri. KL itu sendiri dengan tempat kau tadi tu. Itu dia tempatnya. Jadi dia tak boleh maknanya perjalanan. Boleh tak? Alhamdulillah, soalan macam ini memang payah nak jumpa, tapi bagus, cantik sebenarnya. Kita jalan, kau sehari kau berjalan kat Kuala Lumpur, kau boleh banyak. Berapa kilo kau jalan kan sehari kan? Okey lah. Maknanya daripada destinasi, daripada tempat kau tolak kepada destinasi, itu kadar 90. Berapa kau telah lalu itu bukan jadi ukuran. Okey, insyaAllah. Ustaz, kena kalau kita pergi Poland tu kita tinggal kat sana untuk berbulan-bulan kan. Yap. So dalam dia punya untuk jamak kasar ni 3 hari kan. Yap. So 3 hari pertama tu kita boleh jamak kasar. Lepas 3 hari tu dah tak boleh lah. Kalau kau duduk kat rumah kau je lah. Kalau duduk sana lah. Kalau kau berjalan boleh, tak ada salah. So kalau macam kita pergi round Europe, so daripada daripada A pergi B pergi C kan. So A ni tinggal 3 hari, B ni tinggal 3 hari, C ni tinggal 3 hari. Boleh buat jamak kasar sepanjang perjalanan kita 9 hari tu. Cumanya sekarang ni, kalau katakanlah anak nak balik Kota Baru kan, anak je nak balik Kota Baru, tapi anak balik atas tujuan melebihi 3 hari. Memang nawa itu lebih 3 hari. Misalnya ada seminar anak 1 minggu. Okey?
And another beli book tiket. Maknanya pergi balik. Confirm mana akan balik. Confirm mana lebih pada 3 hari. Itu hanya boleh setakat 3 hari itu saja. Yang lebih tu kita yang lebih tu tak boleh. Setakat 3 hari itu saja boleh. Setelah tak boleh. Dan ada pendapat Syafi'i mengatakan maknanya kau boleh buat ni dalam perjalanan saja. Dah sampai sana tak boleh jamaah. Kira macam kalau kita balik kampung tu 7 hari. Tapi dah lebih pada 3 hari boleh ke jamak kasar? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. So itu Syafi'i lah. Kalau kau pergi sahabat lain tu tak banyak salah kan. Okey, jelas. Ada soalan, Cukup. Okey. Cukup Jadi kalau nanti kau balik daripada Poland kan, sorry brother, balik pada Poland, sampai rumah, maknanya memang kau nak balik cuti bukan 3 hari kan? Maknanya setengah dalam pendapat Syafi'i kata kau berjalan tu dan dalam masa perjalanan dan 3 hari selepas sampai saja. Itu satu pandangan. Satu kata tak, dalam perjalanan dia bila dah sampai tu tak boleh sebab kau dah niat kau dah duduk lebih daripada 3 hari. Nampak tak? Yang kami pakai ialah yang kebanyakan macam tu lah. Maknanya kita yang masyhur dipakai orang bila dia ada niat lebih daripada 7 hari, maknanya dia hanya qasar dalam perjalanan sahaja. Sampai sana dia tak jamak. Tapi ada juga orang pakai perjalanan jamak qasar, sampai sana 3 hari jamak qasar, lepas tu dia tak boleh dah. Okey. Itu dah banyak orang pakai. Saya ada soalan. Ya. Soalan pertama, ada yang baca dalam internet kan, kawan beritahu cakap tak sebenarnya 3 hari, ada yang kata 4 hari. So memang tak kan. Dalam hadis-hadis Rasulullah 3 hari. Cuma jarak tu banyak hadis-hadis. Jarak tu memang banyak. Hadis-hadis mengenai jarak tu memang banyak. Ada kata tiga batu, ada kata tu, itu banyak. Tapi kita mengambil yang qaul yang paling inilah 92 lah. Maknanya 2 marhalah lah 2 marhalah itu dah. Tapi yang 4 hari dah tak pernah jumpa. Setakat ilmuwan tak ada. Cumanya ada lagi yang boleh sampai 16 hari kalau urusan tak siap. Urusan anda tak siap, anda sebagai engineer, anda pergi satu tempat, maybe siap sehari, maybe 2 hari, maybe 3 hari, maybe sebulan, tak confirm. Jadi itu boleh sampai 16 hari. So itu je lah. Tapi kalau confirm, soalan kedua, kalian kena pergi satu camp camp tu 5 hari. Orang tu cakap boleh jamak hari pertama sampai tu tak dikira 1. Hari kedua tu dikira 1, hari ketiga dikira 2, hari keempat dikira 3, dia ambil 3 yang tengah. Kayaknya camp tu 5 hari, pergi kini balik. Dia kira yang pergi ni walaupun kita sampai Zohor, dia kira walaupun kita buat jamak Zohor, Asar, Maghrib, Isyak untuk hari tu tak dikira jam. Kita boleh buat jamak tapi dia tidak dikira hari 1 tu bermula di situ. Dia kira macam mana? Perjalanan pergi balik tu kira tak? Dia sebenarnya yang kita kirakan kalau ambil daripada kaedah yang disebut tadi kan, cuba ambil fikir tengok, ambil daripada kaedah yang anda set lebih 3 hari. Set lebih 3 hari kan. Kalau anda set lebih 3 hari, maknanya anda sampai saja dia sudah dikira, maknanya anda dah tak boleh jamak. So maknanya perjalanan itu saja dikira musafir kepada. Bila anda sampai itu sudah dikira hari pertama anda duduk bermukim. Anda sudah pertama bermukim dan 3 hari bermukim. Kalau anda ambil pandangan yang mengatakan tadi, konsep ini anda boleh dapat. Konsep hari pertama tu bila anda dapat daripada orang yang anda bila anda gambarkan orang yang musafir menentukan lebih daripada 3 hari. So dia dikira sehari dalam perjalanan, lepas tu barulah. Kecuali maknanya anda sampai tu maknanya malam. Itu dah kira malam tu dah masuk hari yang kedua kan. Cerita lain dah. Sebab dalam Islam malam tu hari esok tu bermula dari maghrib. Kan. Okey, insya-Allah. Roh sampai dan sebagainya. Okey. Ustaz, kalau 92 km tu kan, kita dah bermukim kat satu tempat ni. Kita pergi jalan-jalan ke tempat pertama 52 km lebih kan. Tambah lagi, tiket tambah pula, tambah seterusnya. Kalau kita pergi tempat yang ketiga tu sama tambah 3. boleh kira.
Okey. Okey. Ikhwah, satu lagi isu yang kamu akan jumpa bila kamu musafir. So dengar sini, dengar dari kuliah lain. Dengar sini, dengar sini. Sila ambil perhatian. Ini benda yang kamu selalu jumpa kalau kamu musafir, iaitu kamu sampai satu tempat tengok orang ada solat. Nampak tak? Dia adalah pemukim atau pemusafir. Jadi sekarang kamu nak jadi makmum, boleh pun atau tak boleh pun. Boleh dengan syarat. Kalau anda nak sembahyang tamam, tak ada masalah. Sempurna. Pak. Anda nak sembahyang zuhur 4, maghrib tak boleh qasar. Kan? Maghrib kena 3 kan? Tapi isyak subuh pun tak boleh qasar kan? Subuh qasar tinggi 1. Okey. Dia zuhur, asar, isyak. Dia sampai orang tengah salat. Okey. Kalau dia mau salat maghrib, memang tak ada masalah, anda boleh salat terus. Sebab anda kena sembahyang 3 juga kan. Sama ada anda nak jamak ataupun anda nak qasar, anda kena sembahyang 3. Lepas tu nanti kalau dia selesai salam, kalau anda tak cukup, anda sambunglah kan. Cukupkan, lepas tu anda qasar, isyak. Okey. Tapi yang jadi masalah, kalau anda datang solat asar atau solat zuhur, nampak tak? Anda nak jamak takdim atau jamak takhir. Kalau anda datang, dia tengah solat, anda nak berimam dengan dia, anda sembahyang sempurna 4, tak ada masalah. Sebab kalau dia salam 4, anda pun salam 4 juga. Kalau dia salam 2, anda kena sambung, nampak tak? Lepas tu baru anda qasar asar anda. So, okey. Zuhur, jamak takdim, tak ada masalah. Anda boleh berimam, tapi dengan syarat anda sama ada sicil. Anda tahu dia satu sicil belum 4. Ada Jawa sini? Siapa Jawa kira-kira? Oh, tak Jawa. Jawa mana? Jawa Muar. Jawa Batin. Oh, mak kontaknya Pokat dan Jawa Totok. Okey. Okey, kalau sembahyang zuhur, maknanya anda boleh untuk ikut dia terus atau buat sembahyang sempurna 4. Tapi kalau nak sembahyang jemaah, kalau tak nak berimam dengan sembahyang jemaah, anda kena pasti bahawa dia tinggal 2 atau 1 rakaat saja. Okey, faham tak? Pasal apa? Pasal nanti sama ada kamu salam bersama atau dia salam dahulu. Kalau maknanya dia salam dulu, anda maknanya dalam ikut dia dalam keadaan dia maknanya tak salam lagi, anda dah nak salam, haza tak betul. Itu tak betul. Okey, faham tak ya? Nek, faham tak? Maknanya pasti dulu dia sembahyang itu sama dengan rakaat antum atau kurang daripada rakaat antum. Baru anda boleh jamak dan qasar. Jadi sebab itu kalau nak selamat, sembahyang sempurna sahaja, zuhur atau asar. Nampak. Lepas tu barulah kita qasar kita punya solat tadi, zuhur ataupun asar. Yang penting yang sama dengan dia tu kena pastikan kita sama rakaat dengan dia atau kurang rakaat daripada dia. Kalau kurang kita tambah aja. Kalau dia sama dengan kita sama salam, tak ada masalah. Yang susahnya kita kena salam dia bangun lagi. Itu tak boleh. Tak boleh. Kemudian orang kata, ustaz boleh ke dia niat berzuhur, ana nak berpuasa? Boleh ke? Dia tak ada masalah. Perbezaan niat di antara imam dengan makmum tak ada masalah. Okey? Perbezaan niat di antara imam dengan makmum tak ada masalah, dia jadi makmum. Okey, insya-Allah tu menjadi imam kan. So sebab itu kalau orang sembahyang sunat pun kita datang Allahu Akbar belakang dia, tak ada masalah. Boleh insya-Allah. Okey. Dah. Kuliah tinggal. Ini dah disebut tadi. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, ini dia yang you tanya tadi kan. Dalam mazhab Syafi'i konsep 3 hari
jadi pemukir ditentukan oleh niat, betul kan? Ditentukan oleh niat. Okey, kita dah syarah dah ni. Dalam kes kerja tidak selesai, kita sebut juga tadi sampai sebut tadi 16, 18 tadi ya. Okey, insya-Allah beberapa panduan musafir. Ini panduan aja lah. Kadang-kadang kita tak boleh ikut. Okay? Kalau tiket hari Jumaat, nak macam mana kan? Tapi ya. Nak macam mana kan? Okey, musafir sunat mulakan musafir pada hari Khamis, Isnin. Tiada halangan musafir pada hari-hari lain kecuali hari Jumaat. Okey, haram musafir selepas gelincir matahari, selepas masuk waktu hari Jumaat bagi mereka yang wajib solat Jumaat. Ya, kecuali dia dapat menunaikannya dalam perjalanan dia lah. Kalau kita nak balik Kelantan, mungkin kita tengah jalan tu ada je tempat nak solat, boleh tidak masalah. Sunat bersedekah sebelum dan semasa musafir. Sedekahlah dulu. Tapi selalunya kau tengok bersedekah kan. Biasanya kita nak belajar ni banyak orang bagikan. Okeylah, tak ambil je. Solat sunat musafir 2 rakaat sebelum keluar rumah. Ini kena buatlah. Ambil wuduk dulu pakai stokin ambil wuduk pakai stokin, solat 2 rakaat. Tak reti niat dah bahasa Arab. Aku sembahyang sunat musafir 2 rakaat. Allah Akbar. Bacalah apa-apa pun 2 rakaat salah pun. Cukup. Okey? Lepas tu membaca doa-doa musafir. Inilah dia. Doa musafir ambil ni hafal. Nak bertolak tu bacalah. Tulis dalam note ke apa ke. Kamu sekarang ada apa? iPad. Baca je lah kan. Okey, insya-Allah. Sudah baca selamat tinggal kepada keluarga, jiran dan sahabat. Mohon halal dan mohon halal dan doa. Mana dah tahu apa-apa berlaku kan. Pada dia orang kepada kita. Boleh jumpa lagi atau tak boleh jumpa lagi. Okey, insya-Allah. Okey. Membaca doa Rasulullah SAW berikut masa kita melangkah keluar. Ini waktu kita nak melangkah keluar, macam antum daripada rumah tu boleh baca lah ni kan. Boleh baca daripada rumah tu boleh baca lah ni. Elok musafir bersama jemaah dalam satu kumpulan. Macam sekarang ni mana cantik lah. Waktu musafir satu grup ke 2 grup? Lain-lain Okey lah, tak apalah. Yang pentingnya lebih pada 3 grup lah kan. Okey. Okey, makruh musafir kuat sikit. Kucing tak tahu lah. Tak ada sebut, tak apa kot. Okey, sunat bergerak memulakan musafir selepas tengah malam. Wah, kamu dapatlah tu, alhamdulillah. Membaca doa naik kenderaan. Dah hafal semua kan? Tadika lagi dulu. Apa ni? Berkelakuan dan berinteraksi baik dengan orang lain dalam perjalanan. Ingat buat bangan dulu. Kamu pergi sana pun jagalah nama baik Malaysia tu, insya-Allah. Kita ni kat mana pun nak kenal baik Yang buat bangan dulu. Okey, bila sampai ke satu destinasi dan masuk rumah, hotel atau lainnya, baca doa. Auzubillahi minasyaitanir Masuk rumah sibuk kamu besok kan. Sampai tu dah masuk rumah, Assalamualaikum. Walaupun kosong rumah tu, masuk. Bagi salam kan. Mungkin ada jin-jin kat situ kan. Berdepan ini cantik hafal. Tapi ada tak hafal. Saya kata terang. Baca doa macam ni Ini maknanya doa-doa kita dalam satu situasi yang kita takut, okey, ataupun mana berdepan dengan pihak berkuasa yang kita takut, maknanya bacalah benda ni kan. Insya-Allah. Boleh tak? Kami dah. Ada lagi. Tak ada dah. Okey. Ada apa sebelum mana berhenti? InsyaAllah ada daripada MC kita. Nah, Dia nak tanya pasal puasa Ustaz. ya. Dia tak rusak dalam puasa dalam waktu sama. Sebab mana nak tahu dia sebab kita puasa 18 jam mungkin tahun depan mereka akan melalui 18 jam puasa. Itulah bagiannya kalau dia takat dia membuat mudarat. Kalau dah mudarat kan buka je lah. Tapi kalau tak mudarat kan boleh. Tak mati kot insya-Allah. Pengalaman yang lepas-lepas, yang sini kamu yang atas sini kan. Mana tak mati lagi lah. Atau puasa 18.
Nah, ya, betul. Silakan. Satu situasi yang kita selalu berhadapan di luar negara ni, isu bersalah lelaki dan wanita, lecturer ke sahabat international lain. So boleh tak tanya Ustaz, kalau orang kita tahu dulu lah, kita tak tahu, tapi kalau lecturer dulu waktu graduation tu contohnya, international lain dulu, apa bagi kita buat? Jazakallah khairan Pak. Anak pun perlu macam ni. Soal genting. Dia bab salam ni tak ada nas putus. Tak ada nas qat'i kata syarah, tak ada nas putus kata haram, kata halal, tak ada. Dia benda tu kalau kita balik kepada nas syarah, antum cuba dapatkan buku warna, bukanlah kaya kan dia juga kan, atau fakir buku dia kan, tak tahu lah dia buat. Tak cetak dah, anda dah tanya dia orang tak cetak dah sebab dia payah nak jual dia. Kalau kita balik kepada nas, teks hadis berkaitan dengan benda-benda macam ni, dia tak ada yang putus. Ada riwayat kata Rasulullah ada jabat salam dengan komunitas semasa memberikan bayat atau nisab, bayat kepada kaum wanita tu. Ada riwayat kata Rasulullah jabat tangan. Ada riwayat yang kata Rasulullah tak jabat tangan. Tak jabat tangan. Hanya meletakkan, kaum wanita letakkan tangan dalam satu bekas, dan Rasulullah letak dalam satu bekas. Dua riwayat. Jadi sebagai ulama dalam bab ini khilaf. Sebenarnya khilaf. Khilaf berhujahkan ayat-ayat la masdurun nisa. Kamu la masa. Kalimah la masa ada haram. Tak ada. Apalah ada sebut. La apa? La masa lam alif mim sin. La masa. La masa lam mim sin. La masa. Dalam struktur bahasa Arab, kalau la masa lam alif mim sa depannya satu alif, la masa sentuh menyentuh. Ada react. Ada tindak balas sama-sama. I sentuh you sentuh me kan. Sentuh mi makan kenyang kan. Lah masa sentuh je. Alah pun sentuh. Masuk dalam Kaabah sentuh. Pergi dalam Kaabah tawaf pun sentuh kan. Sentuh. Tak ada sentuh menyentuh. Jadi satu kelompok mazhab Hanafi dan kelompok lain, la masa, dia kata kalau sentuh menyentuh itu ada di sana unsur syahwat, batal wuduk dan haram salat. Okey? Batal wuduk dan haram salat. Tapi yang kata la masa sentuh ya, batal wuduk, dia kata sebab batal wuduk maka sentuh pun haram lah. Tak kisah sama ada syahwat, tak ada syahwat, apa semuanya haram. Itu dua pandangan. So, ana dalam penulisan macam mana nak buat? Ana kata isu ni tak ada kaul mu'tamad yang mengatakan dia halal mutlak ataupun haram mutlak. Nampak tak? Tak ada. Sure solid haram, solid halal. Tak ada. Khilaf ulama di situ. Jadi dalam konteks ini kita boleh mengambil pendirian. Ya, ana ambil secara umum dulu ya, secara umum dulu. Kalau dengan keluarga, kalau dengan apa ni sepupu-sepupu kita kan, kadang-kadang mak saudara sabit. Tahu mak saudara sabit? Isteri pak saudara ni. Sepupu kita. Ya. Masyarakat kampung kalau mak saudara sabit ni, isteri pak saudara kita ni macam mak saudara. Kalau kita tak dapat salam, oh sakit hati kau anak saya. Oh dia rasa kecil hati. Salam je lah. Sudah rakyat salah. Maksud anda dikecilkan dia punya apa? Area dia. Sebolehnya dengan mak saudara itu kita batal wuduk sepatutnya kan. Dengan isteri pak saudara kita batal wuduk. Jadi sebab itu sepatutnya tak ada salam lah kan. Dengan sepupu kita pun sepupu. Boleh salam tak dengan sepupu? Sepatutnya tak boleh sebab sepupu ni batal wuduk dan kena berawak. Sepupu ni dia suruh makan tarik makan. Aku nikahkan kau pun boleh, aku nikah dengan kau pun boleh. Jadi batal wuduk je. Kemudian
nisbah kita sama-sama geng macam korang ni kan. Orang tak jaga kan. Kita, aku tak ada masalah. Ya Allah, sedihnya kan. Okey, macam mana buat? Tapi kau kena ikhlas betul-betul. Ana dalam bab ini mengalami benda ni biasa je. Kami bila kau kerja besok, sekarang jadi pelajar kerja besok sama je. Kalau kita kat universiti pun kawan-kawan yang bukan Islam je, selama je. Takkan kita tak tangkap? Tangkap je lah kan. Lembut kata aku, lembu je. Itu dah dosa. Jadi di situ sikap kita, anda selalu beritahu kepada pelajar begini ya. Kali pertama kamu sambut itu menghormati dia, jangan jatuhkan air muka dia. Okey? Tapi lepas itu pelan-pelan, kokoh-kokoh kata orang Kelantan, mu gaya dia. Kokoh-kokoh kita gaya. Macam mana gaya dia? Oh ya dia. Bagi tahu dia kata ambo, nanya, awe, me. Adalah dia antara orang yang berpegang dengan agama saya tidak bersalaman. Next, kalau you jumpa go. InsyaAllah dia akan ikut. Dia akan hormat. Masa dana beritahu, bagi tahu. Kenapa dulu kita tengok apa ni Benazir Botol? Benazir Botol pergi ke mana-mana pun tak ada orang kat sini dengan dia. Because apa? Protokol dia dah beritahu bahawa Benazir Botol tak jawab salam. Dan orang hormat. Samalah kalau itu dengan member you, samalah dengan lecturer. Sama. Kalau boleh, kalau tak boleh, ambillah mazhab yang tadi. Anak nak kata orang lah. Tapi itulah sikap menghormati orang lah. Maknanya dalam satu situasi yang bukan dalam kawalan kita, malah itu bukan dalam kawalan kita. Tapi hormat orang, takut nanti jatuh air muka dia dan sebagainya kan. Jadi macam hina sangat dia, kita tak nak jawab salam dia kan. Itu satu benda yang rasa tak bagus. Kita kena raikan lah. Dan benda ni pun bukan satu benda yang sangat besar sangat ya. Banyak lagi benda lain yang lebih besar pada itu, dosa je kadang-kadang banyak ya kan. Ini benda yang kecil macam tu kita rasa macam benda besar sangat. Itu Allah biar kita kena ada kat situ insyaAllah. So bagaimana? Kalau boleh, tolong nyatakan pada dia. Kalau tak boleh maknanya tak perlu kita menghormati dia dan sebagainya. Itu sebagai hubungan manusia dengan manusia. Nanti kau nampak macam Islam ni terlalu susah, terlalu payah untuk kita berinteraksi dengan orang. Sama juga salah. Saya kan, mungkin ada orang yang bukan Islam bagi salam dengan kita kan. Ya, jawablah. Tak ada masalah kan. Cuma jangan kita mulakan salam. Nak boleh tahu dia bukan Islam kan. Kalau pakai glove ni. Pakai glove kan. Allah Akbar. Kalau pakai glove tak ada masalah lah. Takkan kalau pakai macam panah. Sebab itu kalau tutup kampung, kita jawab salam, dia ambil kain tudung dia tu, dia masukkan dengan dia tudung dia juga. Kan? Dia lapik lah. Lapik kan masalah. Ini tak lapik. Tak ada alas kan. Uduk-uduk pun tak ada alas. Okey. Nah, sana dulu angkat tangan. Artinya kalau balik naik taksi seorang-seorang, ini musafir seorang-seorang, kalau bagi buatlah perempuan, tak boleh kan? Sepatutnya tak boleh lah. Tapi dalam dunia sekarang ni kau nak mana? Sekarang nak kamu duduk mana? Sekarang kamu duduk rumah kamu ke mana? Kepung tak ada kantor okey je kan. Kalau nak musafir pergi ke Kuala Lumpur pun kau nak dengan apa semua, memang apakah Islam tak menggunakan kamu? Dan sepatutnya musafir yang lebih pada 2 marhalah. Itu yang disebutkan. Macam nak balik Poland ke ataupun berbalik Poland ke Malaysia tu. Ya sepatutnya kena jelas, tapi dalam satu grup hantar balik memang tak ada masalah lah. Cumanya sekarang ni, adakah satu situasi yang kamu boleh sentiasa bermahram? Memang susah kan? Jadi dalam keadaan itu hajatlah kamu mengatakan, maknanya kan okey, kamu dah tak ada jalan lain. Tampun Allah Ta'ala. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nampak tak? Mana ikhwan cuba dengar benda ni. Soalan dia ni memang sangat praktikal. Sebab banyak isu, bukan isu yang musafir saja. Nanti
dalam profesional tu kan, dengar sini Syed, ini akan berkait dengan antum punya profesion ya. Bila sampai kepada klinikal nanti, antum kena tengok pesakit. Yang sini tolong beritahu benda ni pada diorang kan. Bila kamu tengok pesakit, kamu tentu nak duduk paling dekat dengan pesakit. Betul tak? Yang sini ya. Sebab orang itulah yang, siapa yang paling dekat, dia lah yang paling mudah nampak benda tu. So sekarang ni biasanya satu grup berapa orang? Berapa orang? 5-6 orang. Kalau boleh katil tu maknanya kamu keliling dia, tak ada masalah. Tapi kalau katil tu yang ke sebelah, kamu tak boleh duduk keliling, bertindak. Apa tak pada kau tengok sakit. Azab halal wala haram. Kalau you balik pada hukum asal, azab haram. Tapi kamu dapat usaha yang lain, kamu dapat cara yang lain. Kes kat UKM dulu, satu lecturer dia orang ni Islam, tapi memang kepala dia tak Islamik langsung. Masa tu baju bedah masuk OT, pakai baju tengkuk V dan tangan besar pendek. Tengkuk V, tangan besar pendek. Kalau baju tu sama sentai tak masalah lah. Tapi kalau baju terbesar, ada masalah juga. Baju kecil pun tangan kurung. Dan dia tak bagi pakai tangan panjang, tak pakai baju kurung semua. Student pun buat nak berhenti. Ustaz, dia kata kami pakai baju tu, apa lagi yang tinggal? Kalau baju terbesar sikit, habis dengan culi kami pun nampak. Tak sanggup. Kami nak berhenti. Ramai di antara mereka tu jadi pakar-pakar, sekarang tak nak sebut nama. Anda kata, kawan, kalau kamu berhenti, siapa nak ganti tempat orang tu? Ni, ganti tempat yang tak bagi kamu pakaian. Now, buat apa arahan dia? Minta ampun pada Allah Ta'ala. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar, kami cuba nak patuh, tapi kamu tengok keadaan kami sekarang. Ghufrana, minta ampun ya Allah. Dan alhamdulillah mereka sambung belajar, sekarang mereka mengambil tempat. Dan alhamdulillah sekarang masuk OT tak ada masalah. Jadi dalam konteks kamu, ambil perkara itu sebagai benda yang kamu terpaksa buat dan kamu rasa bersalah. Rasa bersalah, jangan happy. Rasa bersalah kena buat benda tu. Jangan rasa itu senang macam minum beli cikang jangan. Ada rasa bersalah itu, ada rasa bersalah dan mohon ampun kepada Allah SWT. Dalam profesion kamu memang macam itulah. Bab ikhtilat, bab pergaulan ni dalam profesion perbuatan memang kamu tak boleh buat secara yang sempurna seperti yang dikehendaki syarak. Dalam konteks dunia kita sekarang ini. So macam mana kita dapat buat semaksimal yang kamu mampu dan langgar seminima yang kamu mungkin. Sebab tu mohon ampun kepada Allah SWT. Dan jangan dalam hati tu rasa tak bersalah. Nampak? InsyaAllah kamu sebagai doktor nanti kamu akan hadapi benda ni lah. Doktor dengan nurse dengan doktor lelaki dengan jururawat perempuan, doktor perempuan dengan jururawat lelaki. Sekarang jururawat lelaki yang main sama aja dalam gilik bedah dan sebagainya. Memanglah dalam diskusi semuanya belajar ini besok, belajar perubatan, dia kena belajar secara grup. Dan anak nasihatkan, walaupun anak bukan belajar perubatan, tapi belajar perubatan ini dia kena dengan grup. Kalau antum belajar solo-solo boleh juga, tapi susah. Tanyalah sini-sini. Biasa dengan grup. Dengan grup itu lebih senang. So, jadi bila ada diskusi macam ini, hang tengok aku kelih hang. Oh dah. Hang tengok aku kelih hang. Jaga hati. Selagi kita ikhlas Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga pandangan hati kita. Kalau kamu nak, tak salah tau. Tak salah, bagus. Tapi jangan sampai mengganggu pelajaran. Anak nasihat terus terang, anak tak nak berlapik-lapik benda macam ni. Setengah orang dia tengok orang lain kahwin, dia kahwin. Jangan kahwin kena tengok orang kahwin, orang lain kahwin. Kita sendiri awal
mampu tak mengganas tugas ini dulu ni. Jangan nanti yang tu terbuai, yang ni terbuai, langsung satu pun tak jadi. Itu pengkhianatan kepada beasiswa ke depan. Nampak tak? Jadi sebab itu bagi yang dalam konteks ini, ikhtilat di antara lelaki dan wanita ini, sikap yang ada pada kita cuba buat semaksimal yang mungkin. Dan kalau tak boleh, kita tolerate seminimum yang mungkin. Itu lagi. Lepas tu, mohon ampun kepada Allah. Apa lagi daya kita? Apa lagi? Yang penting kau kena ikhlas. Ada dalam diri itu untuk patuh kepada agama Allah SWT. Itu penting. Itu yang menjadi sukat kita tak bersalah kepada Allah SWT. Jadi nasihat itu dia benarnya, musafir tak musafir ke apa ke, kerja-kerja dalam bidang profesional tu ni, so memang itulah sifatnya insyaAllah. Sebab anak boleh tahu benda ni sebab anak-anak pun salah seorang daripada mereka profesional doktor juga kan. Jadi anak tahu banyak cerita-cerita benda macam ni. Sama lah juga tadi macam saya bang dengan Kapuna Safe, insyaAllah maknanya orang sangat gerus sangat balik raving lah dalam apa ni, housemanship kan. Lupakan benda tu. Tak ada dalam dunia ni benda yang senang semua kau dapati. Anggap torture, anggap apa yang dibuat oleh sini yang kamu pakar kamu tu sebagai mengajar kamu. Kamu belajar ni banyak benda kamu tak tahu lagi. Bila kamu bekerja besok di situ baru banyak benda-benda ilmu yang kamu dapat daripada pakar-pakar yang membimbing kamu. Dia marahkan dia apa ke, tunduk aje lah, terima je. Lepas itu kamu pun orang macam tu ke? Biasalah macam tu. Kecuali pakar-pakar yang muda-muda sekarang ni, alhamdulillah nampak lain sikit. Tak macam kalau kamu nak lain, you kena buat macam ni, ni tak boleh macam ni, you kena buat. Sorry lah brother sister, kau belajar apa? Apa kau belajar? Ini pun tak tahu buat. Itulah perangai. Itulah bismillah dia buat. So, kamu nak sakit hati, sakit jiwa kau, abaikan semua. Anggap itu sebagai dia mengajar kau. Dia maki ke, dia hamun ke, dia apa ke, anggap itu sebagai satu benda yang motivate pada tu. Aku tunjuk yang terbaik. Biasanya lah benda ni. Kamu ingat kamu jadi doktor ke macam tu? Kita kat kerja pejabat macam tu ke? Orang hempas payah atas kepala kita. Ni pun tak tentu buat. Biasa ke? So, mana ada dalam dunia ni yang senang? Mati ke? Belum tentu lagi. Mati pun belum senang je. Tahu muka nakir lagi, marah muka boom sekejap. Okey, Wah? Yes? Cukup? Ada lagi? Tadi pengurusi dulu. Macam mana saudara pengurusi, boleh ke tak boleh? Boleh. Tak boleh. Kalau dia banyak anjing kan. Macam ni kalau anjing tu dia bergeser dengan floor kita. Kalau koreng tak boleh. Kering tak boleh. Koreng tak boleh, tak ada salah. Kalau macam anjing tu duduk dekat koridor kan. Masa kita pula duduk kat situ. Duduklah, kalau dia kira tak ada salah. Kalau kau ambil ketat dia sama kau duduk lah. Kecuali kucing dia nampak dah satu duduk lagi tu. Kalau anjing tu dia jilat kita. Jilat dia kena sama. Jilat dia kena sama, sabut je lah. Tak payah tanah. Bosak jual kau. Baik. Okey, insyaAllah. Ada tu ya? Okey, insyaAllah. Jadi, utamanya akhirnya insyaAllah Ana sangat bersahati dan saya gembira dapat duduk dengan antum insyaAllah dalam isu macam ni. Dan Ana menasihatkan, biasanya dengar sini. Ini tausiah terakhir Ana. Dengar sini ya. Kamu akan pergi luar negara, ya. Kamu akan menghadapi berbagai situasi budaya dan sebagainya. You are a Muslim, ya. You are a Muslim, dan awak kena mengamalkan Islam. Dan salah satu daripada benda yang kita kena jaga di luar negara ni adalah identiti as Muslim. Tadi asalnya kamu dah buat pesanan yang selamba-selamba, jangan buat hal, jangan jadi orang jahat dengan buat tak senonoh dan sebagainya kan. Anak pesan, ini pesanan anak kepada semuanya yang pergi departure macam ni. Anak cakap, kamu ni ambil nombor abang-abang ni, handphone dia orang, alamat email dia orang, semua kena ambil. Sampai sana besok, kalau kamu terpisah jauh-jauh dan sebagainya, dan anak yakin kamu akan dipantau, kamu akan diambil ambil tahu dari mereka. Tapi kalau ada siapa handphone, email ini atau Facebook, itu kena berhubung terus. Sebab pengalaman kami, anak-anak Melayu yang pergi ke luar negara, yang terlibat dengan culture shock, dia akan berubah selepas semester pertama.
Semester pertama, semester kedua dia akan terus yang hanyut terus hanyut. Dan jangan lupa ada kes pelajar Malaysia buang bayi dekat UK dan dibawa ke mahkamah. Dia buang anak dia dalam tong sampah, tangkap, bawa ke mahkamah. Jaga baik-baik. Selain daripada kamu hamba Allah Taala. Kalau kamu rasa tak boleh tahan sangat, kahwinlah. Puasa atau kahwin. Kahwin pun tengoklah kamu larat ke tak larat, nak bawa dulu kahwin dengan belajar. Kalau nak nasihat, betul. Kahwin dulu, kahwin tak masalah. Tapi bukan nasihat kamu supaya kahwin. Tapi jaga perangai. Jaga. Dan ikut sini-sini kamu yang dah buat program untuk kamu ni. Dan mereka telah berhabis wang ringgit mereka untuk program ini. Sebahagiannya lah, tak semua maknanya mereka yang tanggung. Rasa korang ada bayar juga kan untuk program ni kan. Tapi maknanya di sana pun begitu juga. Mereka ni sebenarnya berhabis duit ringgit untuk maknanya kawal, pastikan adik-adik ini belajar dengan baik. Ingat tanggungjawab. Scholarship itu adalah hasil daripada darah pacat, lintah dan keringat orang kampung yang pergi ke sawah-sawah pedang, yang bekerja balak, yang kerja apa. Itulah yang mengambil beasiswa dia. So balas balik, ini hak masyarakat, dan balas balik hak ibu bapa kamu yang sangat mengharap. Anak seorang ayah anak tahu sangat 6 orang anak yang belajar. How harapan seorang ayah itu malam-malam berdoa, bertahajud, memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kau nak aku tak mampu nak jaga dia, kau lah yang jaga dia, selamatkan dia ya Allah. Ini doa yang bagus sekali. Jadi ingat ini ayah kita, mak kita. Bayangkan kalau orang selia sikit, nampak balik muka mak ayah kamu kat kampung, nampak balik muka dia, nampak balik muka pakcik-pakcik yang menoreh getah, kerja balak, kerja berat, yang kamu ambil beasiswa dia. Amanah ini. Kerajaan bagi pada kamu, masyarakat bagi pada kamu. Kerajaan itu adalah masyarakat. So jangan sisihkan. Duduk bersama dengan sini-sini yang telah ada hubungan dengan kamu sekarang ini, dan ada yakin mereka tidak akan buat kamu jadi hamba Allah yang terhaka kepada Allah Ta'ala. Dan mereka ini akan membawa kamu kepada jalan yang baik. Anak dah buat kerja ini selama umur 30 tahun lebih. Kami dah buat kerja ini. Yang ada adalah menyambung kerja-kerja yang telah kami buat. Anda yakin mereka tidak akan rosakkan kamu, insyaAllah, dan akan menjamin kamu belajar dengan baik. Serius. Anak-anak yang sama dengan kawan-kawan ini, anda rasa dia akan serius belajar, tidak akan ada main-main, insyaAllah. So itu tausiah anak atau pesanan anak kepada Datuk supaya ikut sahabat-sahabat kita, insyaAllah. Jadi setakat itu saja dulu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.